Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita semula dalam pembelajaran Jawi tahun 4. Itu dalam tajuk 1, tajuk yang sama iaitu gugurnya alif bahagian yang ketiga. Pada minggu ini, Muallimah akan terangkan keadaan hukum AA akan menggugurkan huruf alif. Okey, kejap lagi kita akan tengok apa maksud hukum AA tersebut. Okey, bagi hukum AA, huruf alif akan digugurkan apabila memenuhi 4 syarat. Syarat di mana syarat yang pertama mestilah diapit oleh 2 vokal A. Iaitu sebelum ada vokal A, selepasnya pun ada vokal A. Syarat yang kedua berada pada suku kata terakhir. Dalam satu perkataan tu, dia berada pada suku kata yang terakhir. Untuk perkataan tak kisah ada 2 suku kata ke, ada 3 ke atau lebih, tak ada masalah. Yang penting dia mesti berada pada suku kata yang terakhir. Syarat yang ketiga, huruf di antara 2 vokal tersebut, 2 vokal A tadi, mestilah huruf selain huruf derlung, selain huruf dal, ra, lam, waw, nga. Okey, kalau selain huruf derlung memenuhi 4 syarat ni, maka akan gugurlah huruf alif yang berada di akhir. Okey, kalau tengok dalam gambar rajah kat bawah ni, Muallimah dah tulis ada 2 A. Okey, huruf selain derlung tu mestilah berada di antara 2 A tersebut. Okey, bila dah jadi macam ni, huruf alif yang terakhir kita akan gugurkan. Okey, syarat yang keempat, perkataan tersebut mestilah perkataan bahasa Melayu. Okey, jom kita tengok contoh yang pertama, perkataan saya. Kita pecahkan perkataan saya kepada suku kata dia, itu suku kata sa dan suku kata ya. Okey, kita tengok pada suku kata yang terakhir, huruf Y berada di antara 2 A. Okey, berada di antara 2 huruf vokal A. Okey, kalau kita tengok huruf Y, adakah huruf Y termasuk dalam perkataan derlung tadi? Adakah huruf Y termasuk dalam huruf-huruf derlung? Kalau huruf Y tak termasuk, maka huruf alif yang terakhir tu kita akan gugurkan. Jadi, ejaan saya, disebabkan huruf Y termasuk huruf selain derlung, jadi kita akan gugurkan huruf alif yang terakhir. Jadi, ejaan perkataan saya akan menjadi sin alif, ya, saya. Okey, murid-murid, kita tengok contoh yang kedua, perkataan baca. Perkataan baca kita pecahkan kepada suku kata, itu akan menjadi suku kata ba dan ca. Okey, kita tengok dekat perkataan baca ni ada huruf vokal A dan di tengah-tengahnya adalah huruf C. Huruf C berada di antara 2 huruf vokal dan berada pada suku kata yang terakhir. Okey, adakah C huruf selain derlung? Adakah C termasuk huruf derlung? Tak, huruf C tak termasuk dalam huruf derlung. Jadi, huruf alif yang terakhir kita akan gugurkan. Jadi, ejaan bagi perkataan baca akan menjadi ba alif ca. Baca. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Perkataan mata. Pecahkan kepada suku kata, itu ma dan ta. Tengok huruf T. Huruf T berada di antara 2 huruf vokal dan huruf T tidak termasuk dalam huruf derlung. Jadi, huruf alif yang terakhir selepas T kita akan gugurkan. Jadi, selepas kita padankan huruf Rumi dengan huruf Jawinya, maka ejaan bagi perkataan mata adalah mim alif ta, mata. Sekarang kita tengok contoh yang terakhir, contoh yang keempat, perkataan bahaya. Kita pecahkan perkataan bahaya kepada suku katanya, itu akan menjadi suku kata ba, ha dan ya. Kita tengok pada perkataan pada suku kata yang terakhir, okey, iaitu huruf Y berada di antara 2 huruf vokal A. Huruf Y tersebut berada di antara 2 vokal A dan berlakunya di akhir suku kata, di akhir perkataan. Jadi, Y tidak termasuk dalam huruf derlung. Jadi, alif yang terakhir kita akan gugurkan. Kita padankan huruf Rumi dan huruf Jawinya, maka ejaan bagi perkataan bahaya adalah ba alif, ha alif, ya. Bahaya. Okey, murid-murid,
Hukum AA tidak boleh digugurkan alifnya apabila perkataan tersebut adalah perkataan selain daripada bahasa Melayu. Yang kedua, hukum AA tak boleh gugur alif sekiranya huruf di antara dua vokal A tadi adalah huruf derlong. Dan yang ketiga, hukum AA ni tidak boleh digugurkan alifnya pada perkataan rama-rama. Perkataan rama-rama walaupun M diapit oleh dua vokal A, tapi dia dikecualikan daripada hukum ni. Macam mana murid-murid faham kaedah hukum AA ni? Okey, kalau dah faham, Mukadimah nak sebagai kerja rumah, murid-murid senaraikan 10 perkataan yang kita boleh gugurkan huruf alifnya ketika berlakunya hukum AA. Mukadimah nak tulis perkataan tersebut dalam buku latihan Jawi, buku Jawi garis 4. Kemudian bila dah siap, tolong hantarkan gambar dan boleh WhatsAppkan kepada Mukadimah. Terima kasih. Baiklah, sampai sini dulu pembelajaran kita untuk minggu ini. InsyaAllah, semoga kita jumpa lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum.